muka surat 584 ayat yang ke-20. 584 ayat yang ke-20. Okay, ambil baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ayat kita hari ini berbunyi fa'arahul ayatal kubra, muka surat 584 ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Fa maka arahu, dia memperlihatkannya. Dia kat sini Nabi Musa, dia Fir'aun. Maksudnya Nabi Musa memperlihatkan kepada Fir'aun al-ayata tanda, al-ayata tanda, okey, al-kubra yang paling besar, al-kubra yang paling besar. Okey, al-kubra yang paling besar. Okey, baik. Terjemahkan dia Puan Izawani boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Maka dia Musa memperlihatkan kepadanya Fir'aun tanda yang paling besar. Okey, baik. Terima kasih Puan Izawani. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah SWT hantar Nabi Musa. Untuk sahabat-sahabat baru masuk, kita sekarang muka surat 584 ayat yang ke-20. 584 ayat yang ke-20. Okey, baik. Allah SWT cakap dalam ayat yang ke-20 ni, dia memperlihatkan kepada Fir'aun tanda yang besar. Maksud tanda ni mukjizat. Mukjizat yang besar. Mukjizat yang besar, mana satu mukjizat yang besar? Mana satu mukjizat Nabi Musa yang besar? Tuan-tuan dan puan-puan. Okey, baik. Allah SWT bagi kepada Nabi Musa 9 mukjizat yang dilihat oleh Fir'aun. Adapun Bani Israel, mereka melihat lebih pada 9. Bani Israel, mereka melihat mukjizat Nabi Musa lebih pada 9. Yang 9 ni, Allah Ta'ala tunjuk kepada Fir'aun yang Nabi Musa ada 9 mukjizat. Okey, mana dalil 9? Tolong baca dia, Dr. Azizah boleh? Surah An-Namal. Okey, Surah An-Namal, muka surat 377. 77. 177 Ayat 12. ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkanlah tanganmu melalui saku bajumu, pasti keluarlah ia putih bersinar-sinar tanpa kecacatan. Ini adalah termasuk 9 mukjizat-mukjizat yang membuktikan kebenaranmu untuk dibawa kepada Fir'aun dan kaumnya. Sesungguhnya mereka ialah kaum yang fasik. Okey, terima kasih Dr. Azizah. So, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita membaca kisah Nabi Musa dan Fir'aun, Nabi Musa tunjuk kat Fir'aun mukjizat apa dulu? Ular dulu ke tangan dulu? Ular dulu ke tangan dulu, tuan-tuan? Tangan dulu. Tangan dulu. Tangan dulu. Siapa cakap tangan dulu? Puan Mudrika ke? Puan Dr. Azizah ke jawab tangan dulu? Ya, ya. Sebenarnya bukan tangan dulu. Ular dulu. Mukjizat, ya ular dulu. Tongkat jadi ular dulu. Oh, okey. Bukan tangan dulu. Tongkat jadi ular dulu. Okey. Surah apa ya? Surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf. Tolong baca boleh Puan Aliza, Surah Al-A'raf. Okey, ni muka surat 164. Muka surat 164 ayat 106, 107 dan 108. 106, 107, 108. Boleh Puan Aliza tolong baca? Bismillahirrahmanirrahim. Dia Fir'aun menjawab, jika benar engkau membawa sesuatu bukti, maka tunjukkanlah.
kalau kamu termasuk orang-orang yang benar. Lalu Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi seekor ular yang jelas nyata. Dan dia mengeluarkan tangannya. Tiba-tiba tangan itu menjadi putih bercahaya bagi orang-orang yang melihatnya. Okey, terima kasih Puan Aliza. So, tangan dulu. Dalam surah Al-A'raf, ular dulu, baru tangan. Sama juga. Dalam surah Syu'ara pun sama. Dalam surah Syu'ara. Tolong baca Puan Razakiyah boleh? Surah Syu'ara. Muka surat 368. 368. 368. Ayat 31 sampai 33. 31 sampai 33. Ya Ustaz, 368. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia Fir'aun berkata, tunjukkan sesuatu. Dia Fir'aun berkata, tunjukkan sesuatu bukti yang nyata itu jika engkau termasuk orang yang benar. Maka dia Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba tongkatnya itu menjadi ular besar yang sebenarnya. Dan dia mengeluarkan tangannya daripada dalam bajunya. Tiba-tiba tangan itu menjadi putih bercahaya bagi orang-orang yang melihatnya. Okey, terima kasih Puan Razakiyah. Sama Jadi, Ustaz. dalam dua-dua surah ni, Allah Ta'ala bagi Nabi Musa tunjuk mukjizat pada Fir'aun, tongkat dulu, baru tangan. Sama lah juga, masa Nabi Musa mula-mula dipilih menjadi Nabi. Minggu lepas kita bincang, masa mula-mula Nabi Musa AS dipilih menjadi Nabi oleh Allah Ta'ala. Malam pertama dipilih menjadi Nabi. Mukjizat yang pertama Allah bagi pada, dan dua ayat kita refer tadi, yang dibaca oleh Puan Aliza dan juga Puan Razakiyah. Nabi Musa tunjuk kat Fir'aun. Sekarang, Allah Ta'ala bagi mukjizat pada Nabi Musa, malam dia dipilih menjadi Rasul, pun sama juga, tongkat dulu baru tangan. Tolong baca boleh? Tuan Haji Ishak Kasim, tolong baca. Page 389. Ayat 30, 31 dan 32. Maka ketika dia Musa sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah dan sebatang pohon di sebidang tanah yang berkati, wahai Musa, sungguh aku adalah Allah Tuhan seluruh alam, dan lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika itu Musa melihatnya bergerak-gerak seakan-akan seekor ular yang gesik. Dia lari berbalik ke belakang tanpa menoleh. Allah berfirman, wahai Musa, kemarilah dan jangan takut. Sesungguhnya engkau termasuk orang yang aman. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu dan dia akan keluar putih bercahaya tanpa cacat. Dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu apabila ketakutan. Itulah dua mukjizat dari Tuhanmu yang akan engkau pertunjukkan kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Sungguh mereka adalah orang-orang fasik. Okey, terima kasih Tuan Haji Ishak. Okey, so tiga ayat yang kita refer, mana satu dulu? Tongkat dulu ke tangan dulu? Tongkat. Okey, tiga ayat yang kita refer, antara tongkat dengan tangan, tongkat dulu, baru tangan. Okey. Ayat mula-mula tadi, Allah SWT bagi 9 mukjizat pada Nabi Musa AS. 9 mukjizat sebagai bukti yang dia adalah Rasulullah. Bukan dia berangan sendiri, bukan dia syok sendiri mengaku Nabi. Tak, memang betul-betul Allah pilih dia jadi Nabi dan ada bukti yang dia tu Nabi. Apa 9 mukjizat Nabi Musa AS? Dalam kelas-kelas lain mungkin kita dah biasa share 9 mukjizat tu. Kelas Jumaat malam ni mungkin kali pertama lah kita nak share mukjizat Nabi Musa AS. Okay, untuk sahabat-sahabat yang baru masuk, kita malam ni surah An-Nazi'at, muka surat 584. Okay, ayat yang ke-20. Muka surat 584, ayat yang ke-20. Okay, apa 9 mukjizat? Pertama, tongkat jadi ular. Kedua, tangan. Ketiga,
Allah Ta'ala bagi kemarau yang panjang. Sedangkan masa tu, Mesir setelah zaman Nabi Yusuf alaihi salam, Mesir setelah zaman Nabi Yusuf alaihi salam tidak ada masalah makanan. Zaman Nabi Yusuf alaihi salam, Allah Ta'ala buat musim subur 7 tahun, kemarau 7 tahun. Jadi lepas 14 tahun tu apa berlaku? Subur gila-gila ni 7 tahun dalam surah Yusuf. Kemudian kemarau gila-gila 7 tahun. Sebab tu Allah suruh Nabi Yusuf simpan makanan. Lepas kemarau tu apa yang berlaku kat Mesir? Mereka hidup dengan subur, tak ada masalah air, tak ada masalah makanan. Tapi Allah nak tunjuk kuasa Allah pada Fir'aun. Allah nak tunjuk pada Fir'aun yang Nabi Musa ni adalah utusan Allah. Allah buat mereka ditimpa kemarau bertahun-tahun dan kurang buah-buahan. Buah-buahan kurang. Tolong baca dia Puan Maisarah boleh. Muka surat 165 dan 166. Puan Maisarah tolong baca. 165 165 bawah sekali. 166 ayat 133 dan 136. Tak apa, baca yang tu dulu. Baca yang muka surat 165. ayat bawah sekali 130. Dan sungguh kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pengajaran. Okey. Kejap Puan Maisarah, jangan alih lagi. So tangan, tongkat jadi ular, tangan keluar cahaya. Tangan keluar cahaya. Yang ketiga, Allah bagi kemarau. Sedangkan sejak zaman Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Yusuf dulu kat Mesir, baru Fir'aun Nabi Musa. Sejak zaman Nabi Yusuf alaihi salam, Allah Ta'ala buat Mesir satu negara yang kita kata subur. Tidak ada masalah air, tidak ada masalah tak cukup buah-buahan, tak ada masalah. Terlalu subur. Allah Ta'ala buat kepada negara Mesir. Ini ayat dia. Tengok muka surat 241. 241. Okey. Tengok muka surat 241 Puan Maisarah boleh tolong baca 241. Kejap. 241 ayat 47, 48, 49. 47, 48, 49. Okey, dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan ditangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, iaitu tahun sulit, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan pada masa itu mereka memeras anggur. Okey. Terima kasih Puan Maisarah. So dalam kisah Nabi Yusuf, 7 tahun subur, 7 tahun kemarau, gila-gilanya kemarau. Lepas pada tu, Masya Allah, mereka dapat hujan yang cukup, makanan yang cukup, boleh perah anggur. Maksud boleh perah anggur tu, tanaman menjadi dengan baik lah. Lepas pada tu, Mesir tak ada masalah. Mesir tidak ada masalah, air sungai tak cukup, hujan tak cukup, tumbuhan tak jadi, tak ada masalah. Sampailah ke zaman Fir'aun pun tak ada masalah. Fir'aun mewah kat Mesir, sejak zaman Nabi Yusuf lagi Mesir dah mewah, Fir'aun mewarisi kemewahan yang ada di Mesir. Okey. Kemudian ketika mana Allah hantar Nabi Musa AS, Allah nak tunjuk yang Allah berkuasa, Allah buat kemarau bertahun-tahun. Jadi itu tanda yang ketiga, mukjizat yang ketiga. Okey, tolong baca dia. Puan Salma, boleh tolong baca Puan Salma? Ada Puan Salma? Tadi ada terkeluar kot. Ada Puan Salma? Okey, Puan Salma baru masuk balik. Tadi ada terkeluar masuk balik, tak apa. Tuan Haji Salahuddin, apa khabar Tuan Haji Salahuddin? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya tak boleh malam ni. Oh, tak boleh baca. Tak boleh dengar je, Tak apa. Okey, tak apa. Tuan Haji Salahuddin tak apa. Puan Salma boleh tolong baca Puan Salma? Muka surat 166. Ayat 133. Puan Salma kena unmute-kan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Tetapi setelah kami hilangkan azab itu daripada mereka sehingga batas waktu yang harus mereka penuhi, ternyata mereka mengingkar pada janji. 136 ke Ustaz? Bukan. Muka surat 166 ayat 133. Sorry. Oh, sorry. Okay. Maka kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang kutu, katak dan darah. Air minuman berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Okey, Dr. Puan Salmah, tolong baca ayat 136 pula. Page yang sama, 136 pula. Maka kami hukum sebahagian daripada mereka, lalu kami tenggelamkan mereka di dalam laut kerana mereka telah mendustakan dan melalaikan ayat-ayat kami. Okey, terima kasih Puan Salmah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tadi dah 3 dah mukjizat Nabi Musa. Tongkat jadi ular, tangan keluar cahaya, kemarau bertahun-tahun, 3. Yang keempat taufan. Maksud taufan kat sini banjir besar. Yang kelima belalang, yang keenam kutu, yang ketujuh katak, yang ke-8 darah, yang ke-9 sebelum Firaun tenggelam, Firaun tengok laut terbelah jadi 12 lorong. Itu 9 mukjizat yang Firaun tengok. Firaun tengok live depan mata dia, bukan Firaun sajalah. Semua kaum dia, semua pembesar-besar dia tengok. Itu 9 mukjizat. Jadi ayat kita sekarang, untuk sahabat-sahabat baru masuk, kita sekarang surah An-Nazi'at. Okey, kita sekarang surah An-Nazi'at. Allah berfirman dalam ayat yang muka surat 584, ayat yang ke-20. Fa'arahul ayatal kubra. Fa'arahul ayatal kubra. Dia, Nabi Musa, telah memperlihatkan kepada Fir'aun tanda yang besar. The great sign. Orang putih terjemah. Tanda yang besar. So, ulama' khilaf. Tanda yang besar ni mana satu? Tuan-tuan dan puan-puan, khilaf ni antara 2. Daripada 9 mukjizat Allah bagi pada Nabi Musa tadi, khilaf ni antara 2 saja. Sama ada tongkat ataupun tangan. Tongkat ataupun tangan. Betul kan? Ada sebahagian mengatakan tongkat. Sebab tu tongkat dulu. Kan? Pada surah-surah yang kita refer tadi, antara mukjizat tongkat dengan tangan mana dulu? Tongkat. Tetapi, pengarang tafsir Hasyiah Sawi, beliau berkata, tongkat dengan tangan, maksud dia adalah tangan. Beliau berkata, tanda mukjizat yang paling besar yang ada pada Nabi Musa, yang Nabi Musa tunjuk ke Firaun adalah tangan. Kenapa tangan? Jawapannya ialah kerana kedua-dua mukjizat tadi daripada tangan. Tongkat jadi ular pun tangan dia yang campak. Tongkat jadi ular tu tangan dia yang campak. Laut terbelah, tangan dia yang memukul, bukan tongkat. Itu juga dia masukkan, minta sahabat-sahabat semua tolong mute-kan boleh? Minta sahabat tolong mute-kan? Boleh? Minta sahabat-sahabat semua tolong mute-kan? Tongkat jadi ular ke? Tangan keluar cahaya ke? Okey, tongkat jadi ular ke? Tangan keluar cahaya ke? Semua tu berasal daripada tangan. Okey, jadi kalau ada orang mengajar kata maksud ayat nombor 20 ni tongkat, ada yang kata tangan, dua-dua betul. Kerana kedua-duanya berasal daripada tangan. Dalam surah Taha, ketika mana Allah Ta'ala jumpa Nabi Musa kali pertama, Nabi Musa jumpa Allah di Tur Sina, di Bukit Sinai, Allah Ta'ala tanya Nabi Musa, wa ma tilka biyaminika ya Musa, ada apa kat tangan kamu tu wahai Nabi Musa? Maka Nabi Musa pun jawab, ni tongkat saya, macam-macam lah jawapan dia. Allah Ta'ala tanya tu sebab Allah nak beritahu, daripada tangan kamu dan daripada tongkat yang ada kat tangan kamu akan keluar satu benda yang akan keluar tanda yang hebat yang Allah Ta'ala bagi pada kamu. Okey? Baik, apa Allah Ta'ala bagi mukjizat tongkat dengan tangan ni? Tongkat jadi ular, tangan keluar cahaya, bukan saja-saja. Ada dia punya maksud yang tersembunyi, ada punya maksud tersendiri. Allah Ta'ala jadikan tongkat kepada ular sebagai warning. Allah Ta'ala jadikan tongkat, menjadi ular sebagai warning. Apa maksud warning? Tongkat ni asalnya benda manfaat. Tongkat ni asalnya nikmat. Tongkat ni asalnya nikmat. Allah tanya Nabi Musa, awak guna buat apa? Apa kat tangan kamu? Nabi Musa jawab panjang-panjang. Ni tongkat, saya guna buat ni. Kalau kita sekarang, zaman sekarang tak tanya pun. Aku tanya satu soalan dia, contohlah.
Tolong baca dia boleh? Puan Izawani tolong baca. Muka surat 313 boleh? 313. 313 surah Taha ayat 17 sampai ayat yang ke 21. 17 sampai 22 lah senang. 17 sampai 22. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ayat 17. Apa bendanya yang di tangan kamu apa bendanya yang di tangan kananmu itu, wahai Musa? Musa menjawab, ini ialah tongkatku. Aku berpegang padanya semasa berjalan dan aku memukul dengannya daun-daun kayu supaya gugur kepada kambing-kambingku dan ada lagi lain-lain keperluanku pada tongkat itu. 19. Ayat Allah berfirman, lemparkanlah tongkatmu itu, wahai Musa. 20. Lalu dia melemparkannya, maka tiba-tiba tongkatnya itu menjadi seekor ular yang bergerak menjalar. 21. Allah berfirman, tangkaplah dia dan janganlah engkau takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya yang asal. 22. Okey, satu lagi. Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu, nescaya ia keluar putih bersinar-sinar dengan tidak ada cacat sebagai satu mukjizat yang lain. Okey, terima kasih Puan Izawani. So pertama, Allah Ta'ala jadikan tongkat kuadullah sebagai ancaman. Maksudnya, siapa yang tak beriman kepada apa yang Nabi Musa AS bawa, ular memudaratkan. Ular, binatang memudaratkan, maka dia akan memudaratkan diri dia sendiri. Tu Allah Ta'ala nak bagi hint, nak bagi isyarat. Tongkat jadi ular tu, nak bagi isyarat apa dia? Nak bagi isyarat kebinasaan. Kalau kamu tak beriman, kamu akan dapat kebinasaan. Dalam masa yang sama, Allah nak beritahu kita, tongkat ni asalnya apa dia? Tongkat ni asalnya nikmat. Betul kan? Tongkat ni zaman dulu lah. Zaman dulu, bila ada tongkat berjalan, senang untuk kait-kait daun bagi binatang makan. Duduk pada masa nak menyandar, kita senang banyak pokok. Dia apa dia orang buat? Dia orang pacakkan tongkat dekat tanah, nyandar kat tongkat. Kelebihan tongkat dalam zaman dulu. Nabi apa meninggal masa menyandar kat tongkat? Nabi Sulaiman, dia meninggal masa menyandar kat tongkat. Dia orang zaman dulu, tuan-tuan dan puan-puan, mereka pakai tongkat. Banyaklah kelebihan mereka pakai tongkat. Antaranya sedang masa nak berjalan. Kemudian masa semayang, tongkat boleh jadi sutrah. Tongkat tu boleh jadi sutrah dalam semayang. Kalau nak pergi buang air, pergi jauh pada orang, okey, senang nak dia panggil apa? Orang dah tua-tua, nak duduk kena pegang. Rumah orang kaya-kaya kan. Toilet dia ada pemegang kiri kanan. Dia dah tak larat. Jadi bila ada tongkat, senang. Ataupun datang bahaya. Binatang bahaya ke datang, bila ada tongkat, selamat. Jadi tongkat asalnya bermanfaat. Tapi Allah nak kata, daripada benda yang sama, kamu rasa benda tu bermanfaat, Allah boleh ubah sifat dia daripada manfaat kepada mudarat. Tongkat asalnya manfaat, Allah boleh ubah sifat dia daripada manfaat kepada mudarat. So Allah nak beritahu Fir'aun dan kita semua, rezeki itu asalnya nikmat, asalnya manfaat. Rezeki, kekayaan, pangkat, pujian orang ramai naikkan kita, orang ramai masyurkan kita, contoh. Asalnya benda tu nikmat. Tetapi nikmat tersebut boleh berubah sifat kepada kebinasaan. Duit asalnya nikmat. Betul, duit banyak nikmat. Harta banyak nikmat. Tapi dengan duit yang sama, harta yang sama, Allah boleh ubah sifat dia menjadi kebinasaan. Dengan sebab duit lah Allah tu rosak dunia dia, dengan sebab duit Allah tu rosak akhirat dia. Allah Ta'ala boleh buat. Itu tujuan tongkat. Manakala cahaya yang keluar pada tangan Nabi Musa AS, nak bagi isyarat apa dia? Tangan keluar cahaya, tak nak beritahu. Kalau ikut aku, kau akan dapat cahaya. Kalau tak ikut aku, kau akan dapat ular. Tu Allah Ta'ala, sebab Allah Ta'ala bagi mukjizat tongkat dan juga tangan keluar cahaya kepada Nabi Musa AS. Jadi bukan saja-saja Allah Ta'ala nak bagi mukjizat apa lama tak bagi mukjizat ni, bagi mukjizat ni pula tak. Ada sebab kenapa Allah Ta'ala bagi mukjizat tongkat dan juga tangan, tongkat jadi ular dan juga tangan keluar cahaya. Okey, baik. Seterusnya ayat baru. Tuan-tuan dan puan-puan, sunnah pakai tongkat sebenarnya. Sunnah pakai tongkat. Ada pendapat mengatakan umur 40 sunat pakai tongkat. Okey. Adalah hadis Nabi SAW sebut, tapi hadis ni tahap kesahihan dia tak sahih, tak
Tak kuat macam adik-adik saya yang lain lah. Siapa umur 40 tak nak pakai tongkat lagi, sombong. Maksud sombong tu bukan agak ramai ni umur 40 tak pakai tongkat. Ramai lagi umur 40 tak pakai tongkat kan. Maksud hadis Nabi SAW tu, orang tu merasakan dia masih lagi kuat, masih lagi muda, masih lagi gagah. Itu maksud dia. Okey, bukanlah maksud siapa 40 tak pakai tongkat sombong. Orang berlambak, orang mencil 55. Jadi pada umur 40 sampai 55, 15 tahun kena pergi kerja pakai tongkat hari-hari. Leceh lah macam tu. Maksud sombong tu ialah dia dah berumur tapi masih lagi rasa gagah nak buat segala-galanya, masih rasa mampu nak buat segala-galanya. Patutnya umur 40 pakai tongkat nak suruh apa? Sedar diri, aku ni dah bertongkat. Dan nanti bila aku tongkat, tak lama aku akan bongkok. Tak lama aku akan menghadap Allah Ta'ala. Itu maksud hadis tu. Ya, memang kita akan jumpa nanti hadis 40 tak pakai tongkat sombong. Kalau ikut hadis tu secara literal, tuan-tuan dan puan-puan, berapa ramai sombong ni? Saya muja tak sampai lagi, tak sombong lagi lah. Dia buat 40 nanti tak masuk kategori sombong kat saya. Sunat pakai tongkat sebenarnya. Sunat kita pakai tongkat. Okey, baik. Ayat yang ke-20. Sambung ayat 21. 584 ayat 21. Fakazzaba wa asa. Maka kazzaba dia mendustakan, wa dan asa dia ingkar. Asa dia ingkar. Thumma kemudian adbara dia berpaling. Adbara dia berpaling. Tuan-tuan dan puan-puan, perkataan adbara berasal pada perkataan dubur. Okey? Maksud dubur tu dia berpaling ke belakang. Itu maksud kat sini. Adbara dia berpaling. Yas'a berusaha. Terjemah yas'a berusaha. Daripada perkataan yas'a inilah keluar perkataan sa'i. Dr. Azizah tak boleh baca balik Dr. Azizah ayat kita sekarang. 2 ayat. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Fir'aun mendustakan dan menderhaka kepada Allah. Kemudian dia berpaling ingkar sambil menjalankan usahanya. Okey. Terima kasih Dr. Azizah. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, Fir'aun ni dia mendustakan dan asa. Dua-dua jahat. Kazaba mendustakan, asa mendustakan. Pengarang Tafsir Al-Munir mengatakan bahawasanya Allah datangkan kedua-dua sifat negatif dalam ayat ni. Kazaba dan asa. Allah nak beritahu bahawasanya Fir'aun ni dia menafikan dengan lidah. Kazaba tu dia menidakkan dengan lidah. Asa dia menidakkan dengan hati. Kazaba, Fir'aun menidakkan kebenaran Nabi Musa dengan lidah. Asa, dia menidakkan kebenaran dengan hati. Itu makna kazaba wa asa. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang Fir'aun tuduh Nabi Musa AS? Fir'aun tuduh Nabi Musa AS nak rampas kuasa. Fir'aun tuduh Nabi Musa dengan Nabi Harun datang bawa benda. Mula-mula Fir'aun tuduh Nabi Musa dengan Nabi Harun bawa mujizat pelik-pelik tu sebagai ilmu sihir. Itu bukan mujizat, itu ilmu sihir. Itu yang pertama. Sedangkan Fir'aun tahu Nabi Musa tak pernah belajar sihir dan tidak pernah diajar sihir oleh siapa-siapa pun pada dia. Zaman tu punya undang-undang, Bani Israel tak dibenarkan belajar sihir. Sebab nanti Bani Israel guna sihir itu akan menjatuhkan orang Kipti. Tak nak lah. Bani Israel ni puak hamba tak boleh belajar sihir. Jadi Bani Israel tak pernah diajar sihir. Tiba-tiba bila Nabi Musa tunjuk mukjizat, Fir'aun and the gang kata ni sihir. Tujuan Nabi Musa tunjuk sihir ni, Fir'aun kata nak usir kita dari negeri kita. Nak usir kita pada negeri kita. Lalu mereka pun nak bunuh karakter Nabi Musa AS. Dia panggil apa tu bahasa Inggeris? Character assassin tak silap saya, ataupun terbalik perkataan dia, wallahualam. Tujuan dia agar orang tak anggap Nabi Musa lagi hebat pada kita. Kita nak sentiasa hebat kat mata masyarakat. Tu Fir'aun punya pandangan. Okey. Tolong baca dia Tuan Haji Ishak boleh, surah Al-A'raf tadi. Surah Al-A'raf muka surat 164. 164. Boleh Tuan Haji Ishak 164. Ayat berapa Ustaz? 109 dan 110. Pemuka-pemuka kaum Fir'aun berkata, orang ini benar-benar pensihir yang pandai, yang hendak mengusir kamu dari negerimu. Fir'aun berkata, maka apa saran kamu?
Okey. Terima kasih Tuan Haji Ishak. Di pemuka-pemuka Firaun cakap mereka Nabi Musa dengan Nabi Harun tunjuk mukjizat pelik-pelik ni sebab dia nak jadi raja tempat kita. Jadi bila dia jadi tempat kita, kita akan dijatuhkan lah. Sebelum ni Firaun memerintah. Jadi kalau dia jadi raja, kita jadi buat kita, bangsa kita tak jadi bangsa pemerintah. Jadi bila bangsa kita tak jadi bangsa pemerintah, Nabi Musa dengan Nabi Harun dengan Bani Israel senang-senang akan halau kita balik. Sebab dulu dia claim tempat ni dia punya, sekarang kita rampas, nanti dia nak conquer balik tempat ni. Okay. Sebab tu, pertama dia tuduh Nabi Musa dengan Nabi Harun tunjuk sihir, tujuan dia nak halau. Satu ayat lagi, yang lebih kurang sama macam ni juga. Tolong baca dia Puan Aliza boleh, surah Yunus. Ni dipanggil pembunuhan karakter. Jadi oleh kerana dia kata Nabi Musa nak rampas, dia cari muka surat. Okey, muka surat 217. 217 ya, Puan Aliza. Ayat 76, 77, 78. Bismillahirrahmanirrahim. Maka setelah datang kepada mereka kebenaran daripada sisi kami, mereka berkata, ini benar-benar sihir yang nyata. Musa berkata, patutkah kamu mengatakan sedemikian terhadap kebenaran ketika dia datang kepadamu? Sihirkah ini? Padahal para ahli sihir itu tidaklah mendapat kejayaan. Mereka berkata, adakah engkau datang kepada kami untuk memesongkan kami daripada apa kepercayaan yang kami dapati nenek moyang kami lakukannya, menyembah berhala, dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi negeri Mesir? Kami tidak akan mempercayai kamu berdua. Okey. Terima kasih Puan Aliza. So mereka kata kat Nabi Musa dan Nabi Harun, kamu datang pada kami ni, pertama niat kamu nak pesongkan amalan kami yang kami warisi daripada nenek moyang kami. Yang kedua, agar kamu berdua jadi greatness, agar kamu berdua jadi orang besar kat tempat ni. Sebelum ni Fir'aun lah orang besar, pemuka-pemuka Fir'aun lah orang besar, mereka semua bangsa Kipti. Jadi kamu buat benda sihir pelik-pelik ni, tujuan kamu nak rampas kuasa kami. Siapa yang sokong kenyataan Fir'aun ni? Tuan-tuan dan puan-puan, siapa sokong kenyataan Fir'aun ni? Semua orang Kipti lah. Orang Kipti masa kat Mesir, mereka golongan bangsawan, mereka golongan orang merdeka, golongan kuli, golongan hamba abdi, orang-orang Bani Israel. Mereka sanggup tak orang Kipti, contoh kita masa tu orang Kipti, contohlah, kita sanggup tak nanti bangsa kita pula jadi hamba, Bani Israel pula jadi bangsa tuan, kita kena jadi hamba? Sanggup tak? Tak sanggup. Walaupun di kalangan orang Fir'aun, mereka tahu Nabi Musa tu betul. Mereka tahu Nabi Musa tu bukan sihir. Apa yang dibuat Nabi Musa bukan sihir. Mereka tahu. Tapi mereka takut, kalau Nabi Musa naik, Nabi Harun naik, maka orang akan beriman dengan Nabi Musa, Nabi Harun. Agak-agak Nabi Musa, Nabi Harun nak biar tak Bani Israel jadi hamba? Dia takkan biarkan Bani Israel jadi hamba. Jadi siapa kena jadi hamba? Kamilah orang kita kena jadi hamba. Jadi dia orang tak nak. Dia orang tak nak jadi hamba. Dia orang tak nak Nabi Musa dan Nabi Harun naik. Maka oleh kerana untuk bunuh karakter mereka berdua ni, mereka nak buktikan yang Nabi Musa punya dan Nabi Harun punya mukjizat, Nabi Musa punya mukjizat ni tak ada apa-apa. Itu yang panggil tukang sihir tu. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Musa cakap kat Fir'aun, buat 5 perkara, 5 pesanan je Nabi Musa pesan kat Fir'aun. Nabi Musa tak ada pesan kat Fir'aun, okay, Allah hantar aku jadi Nabi, Allah nak suruh aku jadi raja, kau jadi rakyat biasa. Ataupun Allah nak suruh aku jadi Perdana Menteri, kau jadi timbalan aku. Tak ada pun. Dalam 5 perkara yang Nabi Musa sampaikan kepada Fir'aun, tidak ada satu pun Nabi Musa kata, aku nak jadi raja. Aku nak jadi raja macam kamu juga. Kamu jadi orang nombor 2, aku nombor 1. Tak ada pun. Kat mana? Surah Taha. Tolong baca dia. Puan Nur Zakiyah tolong baca. Surah Taha. Page 314. Ayat 47, 48. Nah, dalam dua-dua ayatnya ada 5 perkara. Startnya 314. 314 ayat 47 dan 48. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka pergilah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah, sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu.
maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sesungguhnya kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami daripada Tuhanmu, dan keselamatan itu dilempahkan kepada orang yang mengikut petunjuk. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahawa seksa itu ditimpakan pada sesiapa yang mendustakan ajaran agama yang kami bawa dan berpaling daripadanya. Okey. Terima kasih Puan Zakiah. Jadi dalam 2 ayat ni ada 5 aja pesanan utama, 5 pesanan Nabi Musa dan Nabi Harun pada Firaun. Pertama, kami ni Rasulullah. Kami berdua ni utusan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, lepaskan Bani Israel, jangan seksa mereka lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami datang bukan tangan kosong. Ngaku saja-saja kami Nabi. Tak, kami buat bukti, mukjizat kami ni Nabi. Ini yang ketiga. Yang keempat, kami nak beritahu kesejahteraan, keselamatan, siapa ikut petunjuk. Siapa ikut petunjuk, siapa ikut kebenaran yang kami bawa, dapat keselamatan. Yang kelima, kami nak beritahu bahawasanya azab akan menimpa orang yang deny and turn away. Ini 5 perkara. Ada tak dalam 5 perkara ni, kami nak kami jadi raja. Kami nak kami jadi menteri je. Dah tak dapat jadi raja, dia jadi menteri nombor 2, menteri 3 pun tak apa. Tak ada. Maksudnya kalau Firaun beriman, pembesar-pembesar dia beriman, dia tetap boleh jadi raja. Teruskan jadi raja, tak ada masalah. Teruskan jadi raja, tak ada masalah pun. Nabi Musa bukan nak jadi raja. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah bukan nak jatuhkan Firaun, suruh dia jadi raja. Tak. Suruh Firaun jadi orang beriman. Tak. Maknanya kalau Firaun beriman, settle. Awak masih raja Mesir. Menteri-menteri awak masih lagi menteri-menteri Mesir. Cuma jangan siksa Bani Israel. Itu je. Hidup macam biasa, awak masih raja, kami rakyat boleh taat. Tapi Firaun takut hilang kuasa. Sayang kedudukan, sayang pangkat, tak nak menerima kebenaran. Kenapa? Syaitan hasut mereka, orang-orang keliling mereka hasut mereka. Dia tu bukan betul sangat Nabi. Dia nak jawatan je tu. Dia tu bukan betul sangat Nabi. Dia nak jawatan. Jadi Firaun pun tahu sebenarnya Nabi Musa adalah Nabi yang benar. Tapi kerana sayang kedudukan, sayang jawatan. Kalau kita mengaku dia Rasul, dia Nabi, kita punya kedudukan lepas ni macam mana? Okay, kita punya jawatan sebelum ni macam mana? Sebelum ni semua orang muliakan kita, semua orang sanjung kita. Tiba-tiba nak kena mengaku dia Rasulullah. Kalau semua orang beriman dengan dia, kita macam mana kita? Kerana sayang pangkat, sayang jawatan, tak nak beriman dengan Nabi Musa AS. Okay. Firaun, bila tak nak galah, maka dia pun panggil dia punya penyihir-penyihir. 70 orang penyihir dia cari untuk lawan dengan sihir, untuk lawan Nabi Musa punya mukjizat. Ringkas cerita, 70 orang dia datang jumpa Nabi Musa AS nak berlawan sihir dengan Nabi Musa AS. 70 orang ni datang dengan penuh keyakinan kami akan menang. Kami akan menang. Kita dah lama mengajar sihir. Kita ni ada master degree PhD dalam sihir contoh. Nabi Musa seorang. Dan kita tahu dia tak pernah ada kepakaran dalam ilmu sihir sebelum. Jadi mereka sangat yakin mereka akan menang. Lalu, tengok surah Syu'ara. Saya nak bagi satu pengajaran je sebenarnya kat sini. Pengajaran untuk kita lah. Muka surat 369. Boleh tak? 369. Tolong baca dia. Puan Salmah tolong baca boleh? 369. Okey. Muka surat, okey. 369 ayat 44, 45, 46. Okay. Auzubillah minasyaitanirrajim. Lalu mereka melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkat mereka seraya berkata, demi kekuasaan Firaun, pasti kamilah yang akan menang. Terus 45. Kemudian Musa melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu. 46 Ustaz? Ya, 46 betul. Maka tersungkurlah para ahli sihir di dalam keadaan bersujud. Okey. Kalau boleh semua sahabat-sahabat buka page ni boleh? Kalau boleh lah. Semua sahabat buka page 369 ni. Okey. Ayat yang ke-45 bermula dengan fa'alqa Musa. Ayat yang ke-44 bermula dengan fa'alqau. Saya tulis lebih kurang aja kat skrin ni.
Nampak? Ayat 45, 44 fa'alqaw. Ini nombor 1. Ayat yang kedua, ayat yang ke-45 fa'alqa. Boleh? Ayat yang ke-46 fa'ulqiya. Fa'ulqiya. Tiga-tiga ni bermula dengan ilqa. Ilqa ni maksudnya menjatuhkan sesuatu daripada tempat tinggi ke tempat yang rendah. Tak kisah, jatuhkan sesuatu daripada tempat tinggi ke tempat yang rendah. Tu ilqa. Okey. Yang mula-mula ni, ayat yang ke-44 ni, fa'alqaw. Siapa ni? Penyihir-penyihir. Alqa ni Nabi Musa. Al-Ulqiyah ni penyihir-penyihir. So, untuk Nabi Musa, kita tak cerita pasal Nabi Musa kat sini. Ni pengajaran. Yang kita nak cerita ni. Alqaw dengan Ulqiyah. Nampak kat skrin? Ayat 44, fa'alqaw. Mula-mula dia. Ayat 45, fa'alqa. 46, fa'ulqiyah. Okey? Tiga-tiga campak ni berlaku pada hari yang sama. Tiga-tiga alqaw ni berlaku pada hari yang sama, tuan-tuan dan puan-puan. Hari mereka nak kelahi dengan Nabi Musa, hari perayaan tu, hari perayaan. Hari mereka nak berlawan siang dengan Nabi Musa, hari perayaan. 70 orang, menurut tafsir Ibn Katsir, 70 orang penyihir keluar di waktu pagi dengan niat nak tunjuk mereka lagi hebat, lagi power pada Nabi Musa, dengan niat nak banggakan Fir'aun, dengan niat nak dapat habuan daripada Fir'aun. Pagi-pagi. Hari yang sama, mereka boleh menjatuhkan, mencampakkan dahi mereka ke lantai bersujud. Jadi ulama tafsir kata apa tu? Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh mengubah manusia di antara dua ilqa. Tuan-tuan, antara yang ni dengan yang ni berapa lama masa, tuan-tuan? Antara berlaku peristiwa ni dengan yang ni berapa lama masa? Siapa boleh jawab? Sampai ke tak sampai satu hari? Sampai ke tak sampai satu hari, tuan-tuan? Pagi petang kot Ustaz. Tak sampai. Yes. Tak sampai satu hari. Terima kasih. Ya, sahabat-sahabat yang jawab. Puan Izawani, terima kasih. Dr. Azizah. Tak sampai satu hari pun. Saya lupa siapa yang kata, tapi dalam tafsir Ibnu Katsir ada kata-kata ni. Mereka keluar pagi hari sebagai orang yang niat nak kalahkan Nabi Musa. Di petang hari mereka mati syahid. Fir'aun bunuh hari yang sama juga sebab beriman dengan Nabi Musa tanpa kebenaran Fir'aun. So, ulama' tafsir tulis apa? Allah mampu ubah hati manusia di antara dua ilqa. Ni ilqa yang pertama, ni ilqa yang kedua. Di antara dua ilqa ni, Allah ubah hati 70 orang ni. Hari yang sama berubah. Pagi keluar dengan niat nak kalahkan Nabi Musa, nak malukan Nabi Musa depan orang-orang Mesir. Petang hari, tak sampai petang hari, jadi orang beriman dengan Nabi Musa, terus sanggup mati syahid. Nak ceritanya, Allah Ta'ala pegang hati manusia. Allah nak ubah manusia tak perlu ambil masa 40 hari. Tak perlu ambil masa 4 tahun ke, 5 minggu ke, 6 bulan ke, tak perlu. Allah nak ubah manusia daripada sejahat-jahat menjadi sebaik-baik, tak perlu ambil masa lama. Sepagi ataupun satu waktu duha je. Mereka kelahi waktu duha. Waktu pagilah, waktu pagi. Tak sampai satu hari pun. Setengah hari pun Wallahu'alam, kita tak tahu lah berapa lamanya tepat, tapi satu hari pun tak sampai. Allah boleh ubah hati manusia di antara dua ilqa. Ni ilqa yang pertama, ni ilqa yang kedua. Nak ceritanya hati manusia dalam genggaman Allah Ta'ala. Baik daripada manusia yang paling jahat menjadi paling baik, ataupun manusia yang baik boleh jadi jahat. Tak perlu masa lama pun untuk Allah ubah hati seseorang tu jadi jahat. Dulu dia baik, lepas 5-6 bulan dia berubah jadi jahat. Tak, sehari boleh jadi jahat. Dalam masa satu hari boleh jadi jahat. Tu hati kita kena jaga sungguh-sungguh. Hati kita milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, Umar radhiyallahu anhu keluar rumah, apa niat dia? Nak bunuh Nabi. Orang tanya, siapa volunteer nak bunuh Nabi? Orang lain tak berani. Sebab Nabi ni keturunan Abdul Muttalib, cucu Abdul Muttalib. Bunuh dia kelahi besar, dia terbuat-buat kabilah. Umar berani keluar rumah nak bunuh Nabi. Niat dia nak keluar rumah nak bunuh Nabi. Tapi Allah boleh ubah hati seseorang dalam masa tak sampai satu hari. Umar radhiyallahu menjadi seorang Muslim yang baik sampai Nabi berkata, kalaulah ada Nabi lepas aku, Umar lah yang selayak ni. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita tak tahu
kita ni akan baik sampai bila-bila ke? Akan jadi orang yang minat agama sampai bila-bila ke? Kita tak tahu. Allah boleh ubah hati manusia dalam satu hari. Tak perlu ambil masa lama pun untuk seorang tu jadi jahat. Itu juga tak perlu ambil masa lama pun untuk seorang tu Allah ubah jadi sebaik-baik manusia. Lepas pada ni, peristiwa Nabi Musa campak tongkat jadi ular dan menang dengan penyihir Firaun ni, masa itulah Asiyah beriman dengan Nabi Musa. Asiyah isteri Firaun, sebelum tu dia pun mengikut ajaran orang Kipti lah. Tapi setelah Nabi Musa tunjuk mujizat dia pun beriman dengan Nabi Musa. Lepas tu Firaun cerita, Firaun bunuh dia. Okey, so ayat kita sekarang, fakadzdzaba wa asa, dia mendustakan Nabi Musa dengan lidah. Dengan cakap tadilah, ni sihir tak apa kuasa kita. Wa asa, dan dia mendustakan Nabi Musa dengan hatinya sekali, walhal. Hati dia yakin Nabi Musa tu Nabi. Hati dia percaya Nabi Musa tu Nabi. Dia menafikan dengan hati dia yang Nabi Musa tu Nabi dalam keadaan dia yakin Nabi Musa tu Nabi. Okey. Mana dalil dia yakin Nabi Musa tu Nabi? Pertama dalam surah An-Naml ada. Dalam surah An-Naml pun ada. Pertama surah An-Naml. Okey. Tadi kita dah baca lah page tu. Tapi kita ulang kaji balik. Tolong baca dia. Puan Maisarah tolong baca balik. Puan Maisarah. Surah An-Naml. Saya cari muka surat sekejap. 377 ayat 13 dan 14. 13 dan 14. Boleh tolong baca Puan Maisarah? 14. Maka ketika mujizat-mujizat kami yang terang itu sampai kepada mereka, mereka berkata ini sihir yang nyata. Dan mereka mengingkarinya kerana kezaliman dan kesombongannya. Padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerosakan. Okey, Puan Maisarah tolong baca satu ayat lagi. Surah Al-A'raf. Tengok dengar tak tadi? Padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Dia cakap Nabi Musa sihir. Wah, hati mereka yakin betul. Okey, muka surat 166. Puan Maisarah 166 ayat 134. Tadi sahabat kita dah baca 133. Tak silap saya Puan Samah baca tadi 133. Sekarang baca 134. Dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka berkata, wahai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu sesuai dengan janjinya kepadamu. Jika kamu dapat menghilangkan azab itu daripada kami, niscaya kami akan beriman kepadamu dan pasti akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu. Okey. Ni dalil mereka yakin Nabi Musa tu Nabi. Kita orang Islam ada sakit, ada masalah duit, ada masalah penyakit. Ada tak pernah tengok mana-mana orang Islam jumpa Sami Buddha, Sami Hindu, Padri Kristian, Yahudi punya rebat? Pernah tengok orang Islam jumpa mereka? Tolong doa pada Allah boleh anak saya nak periksa. Tolong doa pada kamu punya Tuhan, anak kami nak periksa. Anak saya sakit, tolong doa boleh. Tak ada orang Islam buat macam tu. Tak ada mana-mana orang Islam yang akan pergi pada pemuka kafir ataupun pendeta-pendeta agama kafir suruh doa. Tak ada. Kalau ada, kafir, syirik orang tu. Sebab kita yakin mereka palsu, mereka fake, mereka tak betul. Kita yakin. Walaupun kita ada masalah macam mana sekalipun, kita sakit tu macam mana sekalipun, kita takkan suruh Sami Buddha, Sami Hindu doa kat kita. Sebab kita yakin mereka tak benar, tak betul. Tapi ayat yang dibaca oleh Puan Maisarah tadi, Bani Israel ada. Orang Kipti ada masalah, dia suruh siapa doa? Nabi Musa. Mereka kata Nabi Musa tukang sihir, penipu, nak rampas kuasa, tu tuduhan mereka. Tapi bila ada musibah, suruh Nabi Musa doa. Itu tandanya apa tuan-tuan? Itu tandanya mereka setuju Nabi Musa tu Nabi. Kalau tak setuju, awak suruh dia doa. Suruhlah orang lain doa. Suruhlah kamu punya tukang sihir tu doa. Suruhlah orang lain doa. Jadi dia suruh Nabi Musa doa. Tanda dia yakin Nabi Musa tu betul. Nampak? Cukup tak? Tak cukup. Yakin dalam hati semata-mata, tidak dizahirkan dengan mulut, tidak dizahirkan dengan amalan perbuatan, tak dikira. Sebab tu iman kena mulut, kena hati, kena amalan. Mulut cakap, ya Allah je Tuhan saya. Hati pun kata, Allah Tuhan saya. Tapi perbuatan sengaja dia sembah berhala. Kafir juga. Jadi mereka suruh Nabi Musa doa. Bayangkan. Mereka tak percaya Nabi Musa tu Nabi.
Bila ada masalah banjir, kutu, katak, belalang tadi, suruh Nabi Musa doa. Boleh tak doa? Dan kami janji kalau kami terselamat daripada masalah-masalah ni, dapat keluar daripada musibah-musibah ni, kami akan lepaskan Bani Israel. Tuan-tuan dan puan-puan. Itu janji dia kat Nabi Musa AS. Lepas tu Allah hilangkan langgar lugat janji, last sekali Allah Ta'ala matikan mereka dalam lemas laut. Okey. Sebab tu Allah kata mereka menafikan dengan lidah dan menafikan, mereka kat sini Firaun lah. Dia menafikan dengan lidah dan menafikan dengan hati, sedangkan dia meyakini kebenarannya. Kemudian dia berpaling. Maksud berpaling kat sini, tak nak menerima lagi apa-apa hujah daripada Nabi Musa. Sebab hujah sihir dah tak boleh pakai. Hujah nak dapat kuasa dah tak boleh pakai. Hujah kata dia tipu dah tak boleh pakai. Semua hujah tu dah tak boleh pakai. Lalu Fir'aun pun mula buat keganasan. Dengan Yas'a kat sini ialah dia mula buat keganasan. Apa keganasan yang dia buat? Dia bunuh balik anak-anak Bani Israel. Dulu dah lama dah tak bunuh. Sekarang dia mula bunuh balik anak-anak Bani Israel. Okey, baik. Sama ayat seterusnya, ayat 23 dan 24. Maka hasyara, dia mengumpulkan. Hasyara, dia mengumpulkan. Dalam bracket tulis pembesar-pembesarnya ataupun orang-orang di Mesir, dua-dua boleh. Lalu ataupun maka, nada, dia mengumpul, dia menyeru. Nada, dia menyeru. So cried aloud, dia terjemah. Apa dia menyeru? Lalu qala, dia berkata, dia Fir'aun berkata, akulah Rabbukum, Tuhan kamu, Al-A'la, yang paling tinggi. Al-A'la, yang paling tinggi. Okey, Puan Izawani terjemahkan dua ayat ni. Ayat 23 dan 24 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, maka dia menyeru. Lalu dia berkata, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Okey, baik. Terima kasih Puan Izawani. Tuan-tuan dan puan-puan, kata yang saya nak refer kat sini ialah hasyara. Hasyara. Okey, dalam kisah Fir'aun ada 3 hasyara. Ada 3 hasyara. Apa terjemah hasyara? Kumpul. Daripada perkataan shin dengan ra ni, ada keluar tambah mim kat depan jadi mahsyar. Tambah mim kat depan jadi mahsyar. Pada mahsyar kita kumpul nantilah. Ada 3 hasyara. Boleh? Pertama, hasyara pertama ialah dia suruh orang kumpulkan penyihir-penyihir. Itu hasyara yang pertama. Tengok Allah Ta'ala nak beritahu, Allah Ta'ala bagi peluang, bagi Fir'aun peluang untuk bertaubat, untuk kembali pada Allah dalam masa 3 hasyar. Maksud 3 hasyar, 3 kali orang berkumpul, 3 kali suruh berkumpul. Sepatutnya 3 kali itu menjadi bukti yang 3 kali itu dalam tempoh 3 kali itu patutnya dia berubah. Tak apa, kita tengok dulu mana hasyara. Saya sambil cari ni tak fokus apa nak cakap. Okey, 164 dulu mula-mula. Boleh tak? 164. Ayat 111. Tolong baca Dr. Azizah 111. Kat situ ada hasyirin. Nampak hasyirin. Muka surat 164 ayat 111 ada hasyirin. Tolong baca ayat 111, 112, 113. Boleh tak tolong baca Dr. Azizah? Boleh saja. 164. Ayat berapa tu? 11? 111, 112 dan 113. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berkata, tangguhkanlah dia dan saudaranya, yang ini daripada dijatuhkan sebarang hukuman, serta utuslah ke bandar, yang ini di merata-rata negeri Mesir untuk mengumpulkan para ahli sihir. 112, semua ahli sihir yang mahir akan datang kepadamu. 113, dan datanglah ahli-ahli sihir itu kepada Fir'aun lalu berkata, benarkah kami akan mendapat ganjaran jika kami dapat menewaskannya? Okey. Okey, cukup Doktor. So kat situ nampak hasyirin. Sekarang sebelah ada hasyirin kan? Hasyirin. Okey. So hasyirin kat situ maksudnya apa dia? Hasyirin kat situ maksudnya
kumpul orang untuk cari tukang sihir. Itu hasyirin. Okey. Hasyirin yang kedua adalah hasyirin untuk memanggil orang berkumpul, nak tengok Nabi Musa lawan penyihir. Itu hasyirin yang kedua. Cuma hasyirin yang kedua kat sini tak digunakan perkataan hasyirin, digunakan perkataan mujtami'un, gather juga. Okey, saya nak beritahu 3 kumpul. Tolong baca dia boleh, Tuan Haji Ishak Kasim. Page 368. Boleh tak 368? 368. Okey. Ayat 36, 37, 38, 39. Ayat 36 Ustaz. Ya, 36 sampai 39. Mereka menjawab, tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya dan utuslah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan pensihir. Nescaya mereka akan mendatangkan semua pensihir yang pandai kepadamu. Lalu dikumpulkanlah para pensihir pada waktu yang ditetapkan pada hari yang telah ditentukan. Dan diumumkan kepada orang banyak, berkumpullah kamu semua. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji Ishak. Tuan Haji Ishak boleh tak buka satu page lagi? 315. So berkumpullah kamu semua tu, ayat dia apa? Mujtami'un. Saya tulis kat skrin, minta maaf tulisan udah sikit. Mujtami'un. Wa qila lin-nasi hal antum mujtami'un, berkumpullah. Sebenarnya perkataan lagi tepat kat sini. 315 boleh Tuan Haji Ishak, 315. Okey. Ayat 58. Okey. Maka 58 dan 59. Okey, Ustaz. Maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam itu kepadamu. Maka buatlah suatu perjanjian untuk pertemuan antara kami dan engkau yang kami tidak akan menyalahinya dan tidak pula engkau di suatu tempat yang terbuka. Dia Musa berkata, perjanjian waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah pada hari raya dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada pagi hari. Okey. Terima kasih Tuan Haji Ishak. So nampak tak sahabat-sahabat, cuba tengok ayat yang ke-59. Tengok ayat 59 ada perkataan yuhsyara, betul? Qala mau'idukum yaumuz zinati wa an yuhsyaran nasu duha. Okey, nampak? Tadi Puan Dr. Azizah baca hasyirin. So hasyirin ni hasyinra, kumpul tukang sihir. Kat sini yusyara, kumpul siapa ni? Kumpul orang ramai nak tengok pertunjukan. Bukan pertunjukan lah, kita panggil apa? Pertandingan ke? Perlawanan antara Nabi Musa dengan tukang sihir. Ayat kita sekarang yang dibaca oleh Puan Isawani tadi, fahasyara fanada. Okey. Hasyara, ayat kita kan, hasyara fanada, maka dia mengumpulkan orang ramai, lalu dia berkata, bila ni dia kumpul orang ramai ni? Setelah dia kalah sihir, bila dah kalah sihir, apa patutnya apa? Terimalah Nabi Musa tu Nabi, utusan Allah, ada mujizat. Dia tak nak terima juga, dia kumpul orang ramai, dia berkata, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Bila dia kata ni, setelah kaum dia hasut dia. Jadi tuan-tuan, Tuhan zaman Nabi Musa, Tuhan pula dah. Berhala-berhala zaman Firaun ni, Firaun seorang ke dah banyak lagi? Soalan, siapa nak jawab? Berhala-berhala, ya? Banyak kan? Banyak. Yes, betul. Berhala-berhala zaman Firaun ni banyak lagi. Jadi bila Firaun kata, Ana Rabbukumul A'la, ayat kita tadi menunjukkan dalam banyak-banyak Tuhan, dia besar sekali. Dia paling tinggi sekali. Okay, tolong baca dia Puan Zakiyah boleh? Puan Zakiyah, surah Al-A'raf. Apa kata pembesar-pembesar Firaun setelah mereka kalah dengan Nabi Musa AS. Muka surat 165 ya, Puan Zakiyah, 165 ayat 127. 165 ayat 127. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan para pembesar daripada kaum Firaun berkata, adakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk melakukan kerosakan di negeri ini, iaitu di Mesir, dan meninggalkanmu dan Tuhan-Tuhanmu?
Fir'aun menjawab, akan kita bunuh anak-anak lelaki mereka dan kita biarkan hidup anak-anak perempuan mereka dan sesungguhnya kita berkuasa penuh ke atas mereka. Terima kasih Puan Zakia. Ni ayat yang 127 ni lepas kalah. Pertunjukan pertandingan sihir tu kalah. Maka apa dia panggil pembesar Fir'aun kata, orang dah tengok dah kita kalah tadi. Lepas tu kita nak biar je ke Bani Israel membuat kerosakan kat muka bumi, tak nak jadi hamba kuli kita lagi, dan dia meninggalkan kau, tak ada dengar cakap kau lagi, dan meninggalkan Tuhan-Tuhan kau. Tuhan-Tuhan kau tu maksudnya Tuhan-Tuhan lain yang lagi bawah pangkat pada Fir'aun. Maknanya Mesir ni luas. Kalau semua orang Mesir nak sembah Fir'aun hari-hari seminggu sekali, mana larat? Contoh kat Malaysia, Fir'aun duduk kat KL, Selangor, Fir'aun. Orang daripada Kedah, orang daripada Kelantan, Terengganu, Perlis, nak datang setiap minggu mana boleh. Jadi ada wakil-wakil setiap daerah, berhala-berhala wakil Fir'aun. Yang Fir'aun suruh sembah. Tu semua Tuhan. Cuma dalam banyak-banyak Tuhan tu yang paling tinggi akulah. Tu kata-kata Fir'aun. Jadi, hasyirin pertama adalah hasyirin untuk tunjuk kekuasaan Fir'aun. Hasyirin pertama, Fir'aun nak tunjuk kuasa. Hasyirin pertama, Fir'aun tunjuk kuasa dia boleh kumpulkan seberapa ramai tukang sihir yang dia nak kumpul. Boleh. Manakala hasyirin yang kedua adalah mengumpulnya orang ramai untuk Allah tunjuk kuasa dia pula. Hasyirin yang kedua. Apa dia? Nak tanya sikit. Betul Fir'aun tu dia dah membunuh orang-orang Israel sebelum lagi Musa dari kecil-kecil itu dia dah start bunuh dah kan. Betul. Ni selepas ni pun dia masih continue ke macam mana tu? Tak faham. Saya ingat sebab dia bunuh tu sebelum lagi Musa. Dia bunuh sebelum Nabi Musa lahir. Lepas Nabi Musa lahir dia stop. Dia tak bunuh. Lepas Nabi Musa lahir, dia tak bunuh. Okey? Bila dia start bunuh balik? Lepas 40 tahun. Sebelum Nabi Musa lahir, dia bunuh. Tapi bukan setiap tahun dia bunuh. Lepas beberapa tahun, dia start bunuh. Maka ada orang nasihat dia. Kalau kita bunuh Bani Israel tiap-tiap kali lahir bayi lelaki, nanti siapa nak jadi kuli kita, nak jadi hamba abdi kita? Maka lepas pada itu dia buat rotate. Tahun ni bunuh, gila-gila. Tahun ni bunuh, tahun depan tak bunuh. Tahun ni bunuh, tahun depan tak bunuh. Itu masa undang-undang Fir'aun buat. Lepas Nabi Musa lahir, tuan-tuan dan puan-puan, maka Fir'aun tidak lagi menjalankan hukum bunuh. Pada bayi-bayi Bani Israel. Wallahualam, tak tahu kenapa dia stop masa tu. Lepas pada ni, dia bunuh balik. Lepas pada Nabi Musa tunjuk kuasa, tunjuk hebat ni, dia bunuh balik. Tengok muka surat 165. Boleh muka surat 165 ke? Ya, 165 lah. 165. Tolong baca dia. Puan Aliza tolong baca 165. Ayat yang ke-128. Bismillahirrahmanirrahim. Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah, diwariskannya kepada sesiapa sahaja yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Terus 129. Mereka kaum Musa berkata, kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum engkau datang kepada kami dan setelah engkau datang. Musa menjawab, mudah-mudahan Tuhanmu membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi. Maka dia akan melihat bagaimana perbuatanmu. Okey. Terima kasih Puan Aliza. Jadi Puan Zakia nampak ayat ni? Sebelum kau datang dan selepas kau datang. Di sebelum kau datang maksudnya sebelum kau lahir. Okey. Sebelum kau lahir. Selepas kau datang tu bila? Adakah selepas lahir? No. Selepas Nabi Musa pergi lari, bunuh orang baru lari, balik jadi Nabi. Lepas pada tu dia bunuh balik. Maksudnya antara Nabi Musa lahir sampai Nabi Musa jadi Nabi, tidak ada pembunuhan Bani Israel. Boleh Puan Zakia? Okey. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Jadi, balik semula kumpul-kumpul tadi. Kumpul pertama, Fir'aun nak tunjuk kuasa dia. Hebat dia. Dia boleh kumpul seberapa ramai mungkin tukang sihir.
Kumpul yang pertama. Kumpul yang kedua, Fir'aun kumpul dengan niat nak tunjuk kuasa dia. Tapi Allah jadikan pengumpulan manusia yang kedua untuk tunjuk kuasa Allah, iaitu kemenangan Nabi Musa alaihissalam. Kumpul yang ketiga, sekarang ni lah. Fir'aun kumpul yang ketiga ialah setelah dia kalah dalam pertandingan Nabi Musa, dia kalah, dia kumpul balik orang untuk tunjuk kuasa dia. Dia kata, ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Walaupun Nabi Musa menang, kita punya tukang sihir kalah, aku tetap Tuhan yang paling tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan, ketika mana Nabi nak jumpa Fir'aun ni bukannya mudah. Kita boleh senang-senang masuk istana jumpa raja. Boleh tak senang-senang masuk istana jumpa raja? Tak boleh. Dalam tafsir, ketika mana Nabi Musa balik nak jumpa Fir'aun, maka Nabi Musa cakap pada penjaga istana. Nabi Musa cakap pada penjaga istana, kami ni Rasulullah, kami nak jumpa Fir'aun. Fir'aun asalnya tak nak layan Nabi Musa. Tapi sebab Nabi Fir'aun dengar perkataan Rasulullah, dia gelak. Rasulur Rabbil Alamin, maafkan saya. Nabi Musa datang jumpa Fir'aun, dia tak kata kami Rasulullah, dia kata kami Rasulur Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Jadi Fir'aun dengar Tuhan sekalian alam. Apa perasaan Fir'aun? Gelak lah. Contoh, saya nak Raja Selangor. Contohlah, ni sekadar contoh, nak faham. Sultan Selangor, ayah saya seorang anak Sultan Selangor. Tiba-tiba ada orang datang istana, jumpa pengawal security, cakap apa? Dia anak Sultan Selangor juga. Dia kata dia anak Sultan Selangor juga. Apa perasaan saya? Kau. Kat Selangor ni ayah aku Sultan, aku seorang je anak dia. Tiba-tiba ada seorang datang mengaku dia anak Sultan Selangor macam aku juga. Apa perasaan saya masa tu? Lawak sungguh orang gila ni. Tak apa, panggil lah, nak dengar dia buat lawak lagi. Ni dalam tafsir, Ni dalam tafsir Hasyiah Sawi. Bagus cerita ni. Tuan-tuan dan puan-puan, Fir'aun sebelum ni dia ada tukang lawak dia sendiri. Saya lupa nama dia. Fir'aun dia ada dia punya tukang buat lawak dia, penghibur dia sendiri. Fir'aun. Lalu bila mana ada orang datang mengaku sebagai Rasulur Rabbil Alamin. Okey, ayat kita yang dibaca oleh Puan Izawani tadi, Fir'aun guna perkataan ana rabbukum al-a'la. Aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Betul Ana rabbukumul a'la. Maksudnya bawah aku Tuhan-Tuhan lain banyak lagi lah. Cuma yang paling tinggi aku. Tiba-tiba Nabi Musa datang dengan satu perkataan yang dia panggil apa? Trigger. Kita panggil trigger. Aku yang paling tinggi. Tiba-tiba dia datang boleh mengaku utusan Tuhan sekalian alam. Tak boleh terima. Tu point dia. Tolong baca boleh Puan Salma. Muka surat 367. Okey. Ya, Ustaz. 367 ayat 16. Ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka datanglah kami berkata kepada Fir'aun dan katakan, sesungguhnya kami adalah rasul-rasul Tuhan seluruh alam. Okey, sekejap Puan Salma, jangan ada lagi page ni. Jadi Allah cakap pada Nabi Musa dan Nabi Harun, kamu dua pergilah kat Fir'aun. Cakap pada dia, kami adalah utusan sekalian alam. Mereka pergi-pergi, bukannya senang nak masuk istana terus. Betul kan? Tapi oleh kerana mereka guna perkataan, kami ni utusan Tuhan sekalian alam. Ana inna rasul rabbil alamin. Kami adalah utusan Tuhan sekalian. Jadi Fir'aun bila dengar ada Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam, dia macam mana contoh tadi lah, saya anak raja. Kat Selangor ni saya seorang je anak raja. Anak Sultan Selangor saya seorang. Tiba-tiba ada orang datang mengaku dia anak Sultan Selangor juga. Apa perasaan saya? Lawaknya lah. Ada orang mengaku anak Sultan Selangor juga. Padahal aku seorang anak tunggal Sultan Selangor. Panggil main masuk, nak tengok lawak dia tu tahap mana. Nampak kat sini? Lalu Fir'aun panggil dia masuk. Tolong baca boleh? Puan Sarah, tolong baca. Okey, cerita dia panjang. Terus skip ayat 23 sampai 28. Sampai 29. 23 sampai 29. Boleh tak, Puan Sarah? 23, Fir'aun bertanya, siapakah Tuhan seluruh alam itu? 24, dia Musa menjawab, Tuhan yang mencipta langit dan bumi serta apa yang ada di antaranya
kedua-dua itulah Tuhanmu jika kamu mempercayainya. 25. Dia Fir'aun berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, adakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakannya? 26. Dia Musa berkata, dia Tuhanmu dan juga Tuhan nenek moyangmu terdahulu. 27. Dia Fir'aun berkata, sesungguhnya rasulmu yang diutuskan kepada kamu benar-benar orang gila. 28. Dia Musa berkata, dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya jika kamu mengerti. 29. Dan Fir'aun berkata, sesungguhnya jika engkau menyembah Tuhan selain aku, pasti aku masukkan engkau ke dalam penjara. Okey. Terima kasih Puan Salma. Tengok. Fir'aun tanya pasal Rabbul Alamin ni, dia bukannya dia tahu ada Tuhan, cuma dia nak reject. No. Dia memang betul-betul kuat keyakinan dia pada masa tu, dialah Tuhan. Oleh kerana kerajaan dia besar sangat, tentera dia ramai sangat, harta dia banyak sangat, sampai mengaku Tuhan. Dan mengaku Tuhan dia bukannya apa ya, buat-buat. Tak, bukan buat-buat. Memang dia yakin betul dia Tuhan. Sebab tu Nabi Musa masuk tadi, dia niat, tujuan dia bagi masuk nak perli lah. Dia pun buat tanya lah. Siapa Tuhan sekalian alam tu? Dalam keadaan dia yakin tidak ada Tuhan sekalian alam. Maka Nabi Musa pun jawab, Tuhan sekalian alam tu adalah Tuhan pemilik langit bumi kalau kamu yakin. Ayat 25, Puan Salmah tadi terjemah betul lah. Dia berkata kepada orang di kelilingnya, adakah kamu tidak dengar? Itu terjemah betul lah. Cuma intonasi tu intonasi, kita nak terjemah intonasi perli sindir. Perli sindir. Macam mana intonasi perli sindir? Siapa nak cuba? Bahasa Melayu, kelas bahasa Melayu. Terjemah Puan Salmah tadi tak salah. Cuma macam mana kita nak terjemah ayat 25 surah Syu'ara ni dengan intonasi sindir? Sindir. Macam mana terjemah dia? Macam inilah soalan Allah. Fir'aun dan seluruh orang Kipti mengakui Fir'aun adalah Tuhan paling tinggi. Tiba-tiba datang seorang cakap depan Fir'aun ada Tuhan Rabbul Alamin. Dia tanya orang tu, depan-depan pemuka-pemuka dia tanya orang tu, siapa Tuhan Rabbul Alamin? Maka Nabi Musa jawab, Rabbus samawati wal ard, Tuhan langit-langit dan bumi. Maka dia pun kata pada orang keliling dia, dengar, cuba dengar jawapan dia. Tengok soalan atas tadi. Perli. Contohlah tadi, sama contoh tadi, boleh analogi tadi. Saya seorang anak Sultan Selangor, contoh ni, saya seorang anak Sultan Selangor. Saya kenal ayah saya tak ada anak lain lah, ayah saya pun tak kahwin lagi, contohlah, tak kahwin lain lagi lah selain mak saya, contoh. Tiba-tiba datang orang mengaku anak Sultan Selangor juga. Saya malah nak layan, tapi sebab rasa lawak panggil dia masuk. Awak anak Sultan Selangor juga ke? Macam mana awak boleh jadi anak Sultan Selangor? Soalan saya lah pada dia pun jawab. Mula dia jawab kat saya rasa kelakar dengan jawapan tu. Saya kata apa? Jawab kuat sikit boleh? Jawab kuat sikit biar orang lain dengar juga. Jawab kuat sikit biar orang lain dengar juga. Contohlah kan. Jadi dia sebutlah salah silah keturunan dia. Tengok salah silah keturunan tak ada seorang pun yang ada kaitan dengan kerabat di Raja Selangor. Jadi saya tahu dah dia tipu. Saya tahu dah dia tidak ada kaitan dengan kerabat di Raja Selangor. Saya panggil juga, tanya juga soalan tu sebab nak dengar jawapan yang bodoh, yang lawak daripada dia. Macam kita tuan-tuan dan puan-puan, budak-budak kata apa, kita tanya budak-budak soalan. Jawapan budak tu kita anggap betul tak? Jawapan budak dah kecil 3 tahun 4 tahun. Kita tak anggap betul pun jawapan budak kecil. Budak kecil punya jawapan, kita tak anggap betul pun. Tanya budak kecil, nanti besar nak kahwin dengan siapa? Dia berkata nak kahwin dengan orang tu, kahwin dengan orang ni. Kita anggap serius tak jawapan dia? Kita anggap main-main. Jadi budak tu punya jawapan, kan, kita tanya dia lah. Okey, kita tanya dia lah, siapa nama awak? Budak tu jawab lah, nama dia minat kata Upin. Siapa nama awak? Nama saya Upin. Nama bahasa Ipin. Walaupun nama budak tu lain. Jadi kita dengar jawapan budak dia, kita percaya tak? Kita tak percaya, tapi kita suka cara dia jawab. Kita pun panggil orang lain. Mesti ni, tengok tahu budak dia, saya tanya nama dia. Siapa nama awak? Budak tu jawab, nama saya Ipin. Wah, nama dia lain. Nampak? Jadi kita anggap serius tak jawapan budak tu? Kita tak anggap serius langsung jawapan budak tu, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi Fir'aun, bila dia tanya Nabi Musa, siapa Tuhan Rabbul Alamin tu? Nabi Musa pun jawab lah, Rabbus samawati wal ard, Tuhan langit-langit dan bumi. Maka Fir'aun bercakap pada orang sekeliling, cuba dengar, dengar jawapan dia. Tu maksud ala tasani'un tu. Sindir, perli, nak dengar jawapan lawak bagi seorang yang mengaku ada Tuhan lain selain dia. Dia bukan tanya nak jawapan ni.
Ni kalau tanya nak jawapan, boleh terang tak apa tu Tuhan sekalian Alam? Ni tanya dengan niat nak dengar jawapan untuk gelakkan ramai-ramai, untuk perli ramai-ramai. Cik, macam ada orang terencak akal, kita panggil dia, kita tanya dia soalan, kita dengar dia jawab, kita tak percaya langsung jawapan dia, tapi jawapan dia tu menghiburkan. Budak tu ada masalah OKU ke, masalah otak ke, masalah pembelajaran ke, ataupun sekarang tak baiklah, budak tu autism ke contoh. Kita tanya dia soalan, dia pun jawab baik-baik. Budak tu autism main badminton. Awak siapa? Dia pun kata Lindan contoh. Budak tu dia bagi nama dia Lindan. Dia autism tak berapa betul sangat contoh. Jadi kita jadikan jawapan tu sebagai hiburan. Jelas kat sini? Jadi sama dah juga Firaun tanya Nabi Musa. Ni bukan Firaun nak tahu. Firaun tanya Nabi Musa soalan-soalan ni untuk Firaun jadikan hiburan. Boleh dia mengaku ada Tuhan selain aku. Boleh dia mengaku ada Tuhan Rabbul Alamin. Tuhan aku lah Tuhan paling tinggi sekali. Panggil sikit. Dengar sikit siapa Tuhan Rabbul Alamin. Macam anak raja tadi lah. Panggil sikit orang ngaku anak sedar Selangor tu. Nak tanya sikit siapa dia punya silsilah keturunan dia, boleh ngaku ada sedar Selangor macam aku juga. Nampak ni cerita dia. Satu ayat lagi. Tengok 390. Boleh 390. Puan-puan jelas ke apa saya nak sampaikan dalam ayat ni? Tuan-tuan dan puan-puan. Saya takut saya seorang je cerita-cerita tapi tak sampai apa yang saya nak sampaikan. Jelas. Alhamdulillah. Okay, tengok muka surat 390. Ni nak beritahu yang dia memang yakin tak ada orang lain. Dia yakin dia Tuhan. 390 ayat 38 dan 39. Tolong baca dia Puan Maisarah tolong baca. 390 ayat 38 dan 39. 390 kejap. Tiga 390 ayat 38 dan 39. Dan Fir'aun berkata, wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarkanlah tanah liat untukku, wahai Haman, untuk membuat batu bata. Kemudian buatkanlah bangunan yang tinggi untukku agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa. Dan aku yakin bahawa dia termasuk pendusta. Dan dia, Fir'aun dan bala tenteranya berlaku sombong di bumi tanpa alasan yang benar. Dan mereka mengira bahawa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Okey, terima kasih Puan Maisarah. Tengok. Firaun berkata pada pembesar dia, aku tak tahu pun ada Tuhan lain selain aku. Aku tak tahu pun ada Tuhan lain selain aku yang tinggi-tinggi lah, yang berhala-berhala kecil yang aku letak kat daerah-daerah lain tu banyak lah aku tahu. Aku tak tahu pun ada Tuhan lain selain aku. Buat bangunan boleh kat aku? Aku nak tengok siapa Tuhan Nabi Musa. Tapi bukan 15 km. Tuan-tuan follow tak ceramah 15 km? Siapa pernah dengar ceramah 15 km? Siapa pernah dengar? Ada follow tak? Ustaz Wadi. Ustaz Wadi, yes. Ustaz Wadi Anwar. Okay. Terima kasih Puan Zawani. Orang lain ada dengar tak ceramah 15 km? Okay. Dr. Izzah dengar, Dr. Izzah? Tak dengar? Baik. Ustaz Wadi Anwar, dia bagus. Cuma dalam ceramah dia kata, orang sekarang bangga bangunan tinggi-tinggi. Fir'aun dulu bangunan dia 15 km. Inilah ayat dia. Fir'aun yang membuat bangunan tinggi untuk tengok siapa Tuhan Nabi Musa. Tapi dalil 15 km tu, dalil 15 km tak logik dan tak ada pun dalam mana-mana hadis yang sahih mengatakan bangunan di 15 km. Sorahan tu tower lah, tower. Bangunan khas untuk tinggi. Jadi 15 km tu nak dah cakap bangunan dulu 15 km kena ada dalil hadis sahih, cerita sahih ataupun fakta-fakta sains ilmiah yang boleh terima akal. 15 km bangunan, agak-agak dia punya foundation dia panjang dalam mana. Okey, kita tak nafikan kehebatan teknologi zaman dulu. Tapi 15 km bangunan agak-agak logik terima akal ke tak terima akal. Tuan-tuan, kalau 15 km bangunan, dia punya tahap sejuk dia lagi sejuk pada Gunung Everest. Itu satu. Yang kedua, 15 km ke atas, kita akan mengalami masalah oksigen. Kan makin lama makin tinggi makin kurang oksigen. Jadi Ustaz Wadi Anwar tu dia bagus lah. Tapi nak cakap benda-benda satu tu pastikan kena kuat lah dalil dia tu. Dari sudut hadis ke cerita yang fakta ke. Ini 15 km tu siapa yang cakap tak tahu.
Okey, dan ada alasan dia asal ada dalam kitab. Suruh tunjuk kitab pun tak ada. Cuma ulama-ulama tafsir kata tinggi. Berapa tinggi dia tu? Macam-macam pendapat lah. Tak ada lah sampai kata 15 kilometer. Kalau 500 meter, okey, boleh terima lagi lah. 15 kilometer, bayangkan 15 kilometer daripada Shah Alam nak pergi ke Mac Valley, 15 kilometer. Ambil masa kalau naik kereta 25 minit ke jalan tak jam. Bayangkan 25 minit naik kereta nak sampai ke atas, macam tak logik lah. Okey, baik, tak apa. Biarlah dia. Benda tu tak ada melibatkan akidah pun. Okey, cuma walaupun tak melibat akidah, lawak sangatlah 15 kilometer tu. Saya bukan nak condemn Ustaz Wadi Anwar, tak, cuma bila sebut 15 kilometer, orang Bukit Islam dengar lawak, ini lawak sangat. Okey, baik, tak apa. Poin saya dalam ayat ni, Fir'aun dia memang yakin tak ada Tuhan lain, dia seorang je Tuhan. Waktu dia suruh bakar tanah liat, dia cakap pada Haman, bakar tanah liat, aku nak buat bangunan tinggi, aku nak tengok ada tak Tuhan Nabi Musa. Sebab aku yakin dia menipu. Ni Fir'aun. Ni tanda dia sombong. Ini tanda dia sombong. Lalu buat tak bangunan tu? Buat bangunan tu. Pada dia buat bangunan, menurut dia riwayat Israiliyat, dah tak boleh naik tinggi dah. Apa dia buat? Dia pun memanah ke atas. Dia memanah ke atas, panahan dia kena burung, jatuh darah. Darah jatuh. Burung tu tak nampak jatuh. Burung tu kena panah, tak adalah jatuh lepas dia, jatuh ke paling. Jadi nampak darah jatuh. Lepas nampak darah jatuh, maka dia kata, Tuhan Musa tu dah mati. Tuhan Musa tu dah mati. Masya Allah. Okay, satu ayat lagi. Faham maka, sambung. Faham maka, akhazahu menimpakannya. Akhazahu menimpakannya nya Fir'aun. Menimpakannya nya Fir'aun, betul. Faham maka, akhaza menimpakannya. Tuan-tuan dan puan-puan, perkataan akhaza ni maksudnya ambil. Maksud akhaza ni ambil. Apa makna ambil? Okey. Apa makna ambil? Ambil ni maksudnya menyeksakan. Allah ambil dengan cara menyeksa. Kita baca doa dalam ayat akhir surah Al-Baqarah kan. Rabbana la tu'akhizna. So la tu'akhizna dengan akhadha ni samalah. Menimpakannya nya Fir'aun Allahu oleh Allah nakala dengan azab. Nakala dengan azab. Okey. Al-akhirah, akhirat, hereafter, wa dan al-ula di dunia, al-ula di dunia, inna sesungguhnya, fi pada, zalika demikian itu, kisah Fir'aun tu lah, la benar-benar, ibratan pengajaran. Biasa dengar ibrah kan, ibrah pengajaran. Daripada perkataan ibrah ni jadi bahasa Melayu i'tibar, agar kita ambil i'tibar. Inilah bahasa Melayu, ibrah. Li bagi man orang yang yakhsha takut. Okey, baik. Tolong terjemahkan ayat terakhir kita ni, dua ayat. Tolong terjemahkan dia. Buat Tuan Haji Ishak Kasim, boleh Tuan Haji Ishak tolong terjemahkan dua ayat. 25 dan 26. Maka menimpakannya ia Fir'aun oleh Allah dengan azab akhirat dan di dunia. Sesungguhnya pada demikian itu benar pengajaran bagi orang yang takut. Okey. Jadi terima kasih Tuan Haji Ishak. Dua ayat ni last lah kisah Fir'aun dalam surah ni. Dua ayat ni last kisah Fir'aun dalam surah ni. Lepas pada ni tak ada pasal Fir'aun. Okey, Allah kata Allah menimpakannya azab. Nakala ni terjemah azab. Tapi maksudnya azab yang jadi pengajaran. Itu maksud nakala. Nakala azab. Wallahualam, perkataan Melayu nakal ambil kat sini ke wallahualam. Saya tak pastilah. Saya pun kena tak kajilah kamus Dewan tu. Adakah nakal bahasa Melayu ambil kat sini? Nakalan ni adalah azab yang jadi pengajaran. Azab yang sepatutnya jadi pengajaran. Contoh perkataan nakal. Perkataan nakalan dalam surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala cerita tentang Bani Israel yang jadi kera. Tengok surah Al-Baqarah. Tolong baca dia. Puan Aliza boleh? Puan Aliza. Muka surat. Allahumma salli ala Muhammad. Surah Al-Baqarah. Muka surat 10. Muka surat 10. Puan Aliza. Muka surat 10. Ayat 65, 66.
Ada nakalan kat situ. Kita terjemah nakal Kat sini yang kita terjemah lesson ataupun example. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian serta menjadi pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Okey, terima kasih Puan Liza. Terjemah dia peringatan. Puan Liza terjemah peringatan. Orang boleh terjemah lesson ataupun example. Kami jadikannya kisah orang jadi kera tu sebagai nakalan. Apa maksud nakalan? Pengajaran ataupun peringatan ataupun contoh yang tak patut diikuti. Itu maksud nakalan. Nakalan tak maksudnya contoh yang tak patut diikuti. Betul terjemah example tu. Betul terjemah example dalam terjemah seperti saya terjemah lesson ataupun example. Kami jadikannya sebagai lesson, pengajaran, example. Maksudnya contoh yang tak patut diikuti. Tak ada orang nak tiru perangai orang yang jadi kera. Tak ada orang tu sepatutnya. Okey, baik. Allah SWT kata dalam ayat ni, Fir'aun tetap sombong, lalu Allah menimpakannya azab di akhirat dan di dunia. Ke akhirat masuk neraka. Macam mana Allah nak seksa dia dalam neraka, terpulang pada Allah Ta'ala. Kat dunia, apa azab yang teruk untuk Fir'aun kat dunia? Ya, pertama Allah Ta'ala sengaja biarkan mayat dia kekal sampai hari kiamat. Tengok surah Yunus. Muka surat 219, tolong baca dia Puan Maisarah 219. Ayat 90, 91 dan 92. Allah matikan Fir'aun dalam laut. 90. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Fir'aun dan bala tenteranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahawa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel dan aku termasuk orang-orang Muslim yang berserah diri. 91. Mengapa baru sekarang kamu beriman padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu dan engkau termasuk orang yang membuat keberosakan. 92. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pengajaran bagi orang-orang yang datang selepasmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Terima kasih Puan Maisarah. So, Fir'aun tenggelam. Masa dia nak tenggelam, masa dia mati, mula-mula Allah Ta'ala buka 12 lorong pada Nabi Musa dan juga Bani Israel. Mereka dapat melintas. Kalau tak lintas, kena tangkap, kena bunuh dengan Fir'aun. Baik melintas juga. Lepas mereka melintas, Fir'aun asalnya tak nak melintas sekali laut tersebut. Tengok, air tinggi gunung. Air laut naik tinggi gunung, terbuka 12 lorong. Fir'aun tak nak masuk. Tahu dah, bahaya lah. Lalu apa yang berlaku? Allah Ta'ala hantar malaikat naik kuda betina. Kuda yang ditunggang oleh Fir'aun, stallion, kuda jantan. Kuda jantan ni, hantar tengok kuda betina. Dia masa tu tak sedar tuan dia dah belakang dia. Dia jadi lain macam kuda ni. Lalu kuda Fir'aun terus meluru masuk kejar kuda betina. Bila Fir'aun masuk, kuda lain kena ikut. Tentera lain kena ikut. Setelah mereka semua berada di tengah-tengah laut, Allah Ta'ala tutup balik 12 lorong tadi, maka mereka tenggelam. Ketika mana mereka tenggelam, Fir'aun sempat kata, La ilaha illallazi amanat bihi Banu Israel. Aku beriman tidak ada Tuhan melainkan dengan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Penyombong dia tak nak sebut nama Allah. Yang kedua, kenapa Allah matikan dia juga? Kenapa Allah tak terima syahadah dia? Dua sebab. Pertama, syahadah Allah Ta'ala hanya terima ketika mana waktu hidup sihat, bukan masa nak mati lela. Nak mati lela baru nak mengucap, tak ada faedah. Itu yang pertama. Yang kedua, ucapan syahadah Fir'aun kat sini tak komplit. Kenapa tak komplit? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Dia tak sebut nama Nabi Musa masa tu. Yes, betul. Syahadah yang komplit mesti kena sebut nama Nabi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baru nama dua kalimah syahadah. Kalau la ilaha illallah sahaja, Yahudi pun cakap kalimah tu juga ini. Yahudi
tetap mengucapkan kalimah la ilaha illallah, tapi mereka tidak mengucapkan Muhammadur Rasulullah. Jadi Fir'aun kat sini hanya ucap kalimah Allah sahaja, tidak mengucapkan kalimah Nabi Musa alaihissalam sebagai Rasulullah. Sebab tu iman dia tidak diterima. Tu azab kat dunia ni. Kat akhirat. Satu lagi azab kat dunia, sampai ke hari ini ada tak dengar mana-mana orang abuh nama anak di Fir'aun? Dia Yahudi ke, dia Nasrani ke, dia Buddha ke, dia Hindu ke, tak ada orang pun nak letak nama anak dia Fir'aun, walaupun kaya dia tu. Tengok muka surat 233, boleh tak? 233. Tolong baca Puan Izawani ayat last kita ni, page 233, ayat 98-99. Sebelum tu lagi lah, 97, 98, 99. 96, 97, 98, 99. Sorry. Jadi 232 kalau cantik. Yes. 96. Okey. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah mengutuskan Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan bukti yang nyata. 97. Kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya, lalu kaum Fir'aun menurut perintah Fir'aun. Perintahnya itu bukanlah perintah yang benar. 98. Fir'aun akan mengetuai kaumnya pada hari kiamat, lalu dia menjerumuskan mereka masuk ke neraka. Seburuk-buruk tempat yang dimasuki ialah neraka. 9. Dan mereka diiringi oleh laknat yang berterusan di dunia ini dan pada hari kiamat. Laknat itu adalah seburuk-buruk pemberian yang diberikan. Okey, terima kasih Puan Izawani. Fir'aun punya zaman dengan kita punya zaman berapa lama? Wallahu alam, kita pun tak tahu jumlah yang tepat, cuma dalam ulama dalam kitab tafsir kata zaman Nabi Musa dengan zaman Nabi Isa lebih kurang 1800 tahun. Mereka tulis zaman di antara dua Imran. Zaman di antara dua Imran jaraknya 1800 tahun. Imran pertama Nabi Musa. Nabi Musa nama dia apa? Musa bin Imran. Nabi Musa nama dia Musa bin Imran. Imran kedua siapa dia? Tok Nabi Isa. Nabi Isa bin Maryam bin Imran. Kisah Ali Imran tu kan, surah Ali Imran tu lah pasal Nabi Isa. Imran yang pertama ayah Nabi Musa. Imran yang kedua tok Nabi Isa. Jadi jarak antara dua Imran ni 1800 tahun. Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad lebih kurang 571 tahun. Nabi Muhammad lahir tahun 571 Masihi. 500 tahun lebih lah. Jadi lebih kurang 2000 tahun lebih kalau ikut pendapat tafsir itu. Berapa lama sebenarnya kita pun tak tahu. Dah 2000 tahun lebih dah sampai ke hari ini. Fir'aun sentiasa dilaknat. Ya ke? Ada ke setiap masa orang sebut Fir'aun laknatullah, Fir'aun laknatullah? Ada tak mana-mana ustaz ajar zikir Fir'aun laknatullah, Fir'aun laknatullah? Ada tak? Tak ada. Tapi kenapa Allah sebut senantiasa tadi? Terjemah Puan Izawani senantiasa dilaknat. Siapa rasa boleh terangkan maksud senantiasa dilaknat? Kan ada mana-mana kumpulan zikir khas. Biasa kumpulan selawat ramai-ramai, tasbih ramai-ramai, tahlil ramai-ramai, biasa kita tengok. Ni ada satu kumpulan baru ni. Saya dia punya pengasas dia. Apa dia? Kumpulan laknat Fir'aun ramai-ramai. Okey, semua ikut Fir'aun laknatullah. Fir'aun laknatullah. Fir'aun laknatullah. Okey, Puan Zakiah, nampak macam nak jawab? Ya, sebab dalam Quran tu disebut dia orang baca Quran hari-hari, disebut lah. Dan Quran sebutkan Fir'aun laknatullah ni. Jadi kalau dah orang baca, sebut lah. Tuan-tuan, atas muka bumi ni setiap masa ada orang semayang. Kita dah habis waktu isyak, ada tempat lain baru masuk waktu isyak. Habis waktu isyak tempat tu, tempat lain baru masuk baru azan. Kan? Dunia ni waktu semayang tak sama satu dunia. Hikmah dia apa dia? Katakanlah satu dunia semayang satu waktu, semua sama. Satu dunia, sekarang isyak, satu dunia semua ada semayang. Hikmahnya. Katakanlah macam tu, jadi ada waktu yang orang tak semayang. Tapi bila waktu semayang kita berbeza-beza, apa hikmah dia? Setiap masa orang semayang. Tadi kita dah selesai solat isyak. Sekarang mungkin orang kat Jepun, orang kat China pula, lepas kat China, Rusia pula. Contohlah, kena tengok betul baru kita tahu. Sabah Sarawak dengan kita pun beza, setengah jam, sejam. Semayang kadang-kadang, waktu semayang. Okey? Ni jauh-jauh lagi jauh. Baca Quran.
Kita kat Malaysia 12 malam sampai 3-4 pagi, biasanya kurang sangat orang baca Quran. Bukan tak ada. Tapi kebanyakannya tidur lah. Mungkinlah ada 100-200 orang kat Malaysia ni yang masih baca Quran malam-malam. Okey, ada, Alhamdulillah. Tapi kat negara lain ada yang baru lepas subuh. Kita 2 pagi, 3 pagi tengah tidur, syok. Ada kat negara lain, orang lepas subuh baru start baca Quran. Jadi agak-agak tuan-tuan, setiap masa berapa ramai orang baca Quran. Dan dalam ramai orang baca Quran tu, berapa ramai orang yang sedang baca kisah-kisah Fir'aun yang dihancurkan. Laknat-laknat Allah pada Fir'aun. Itu maksud setiap masa dilaknat, tuan-tuan dan puan-puan. Nanti kita semua dah mati nanti, 100 tahun akan datang. Mungkin cucu cicit kita belajar tafsir lagi dengan ustaz-ustaz dia. Benda yang sama juga ustaz dia akan kata, benda yang sama juga ustaz dia akan ulas. Itulah maksud Fir'aun dilaknat di dunia dan akhirat, laknat kat dunia pada. Setiap masa orang akan cakap pasal keburukan dia. Dan tidak ada siapa-siapa pun kan yang berniat, berkeinginan nak letak nama anak dia Fir'aun ke. Nak jadikan Fir'aun dia punya idola ke, nak kaya macam dia. Tak ada pun. Walaupun dia kafir, dia tak percaya akhirat, dia tetap nak juga letak nama anak dia Fir'aun. Kerana apa? Contoh yang sangat tak baik. Tak ada orang nak jadi macam dia. Kalau ada orang kaya-kaya ramai ni kan. Tuan-tuan dan puan-puan, masa saya belajar dulu ada orang letak nama anak dia Khomeini. Khomeini kan, kita tahu sejarah Khomeini. Taksub dengan kehebatan Iran pada masa tu. Buat nama anak Khomeini. Taksub lah. Kerana kehebatan ni. Kita ramai ikut orang kita taksub. Penyanyi letak nama anak dia Abdul Qadir Jailani. Dia penyanyi. Melalaikan orang. Tapi anak dia Abdul Qadir Jailani nama anak dia. Masya Allah. Kerana apa? Kehebatan dia, keikhlasan dia. Jadi orang tiru nama dia. Banyak lagi nama-nama hebat ini orang tiru. Tapi ada tak orang nak bubuh nama anak Fir'aun? Sebab apa? Dulu dia kaya. Dia banyak tentera. Dia banyak bangunan. Tak ada. Dia merupakan contoh tauladan paling buruk sampai bila-bila. Dan setiap masa akan ada orang membaca kisah-kisah buruk ni. Sampai Quran lah. Zaman Nabi sampai hari ini, hari-hari orang baca. Dan setiap masa ada orang baca Al-Quran, sentiasa menceritakan tentang keburukan-keburukan Fir'aun. Dan tidak ada mana-mana pun orang yang akan simpati. Kesian Fir'aun kan. Tak patut dia dibuat sedemikian. Tak ada pun. Semua setuju. Semua akur yang Fir'aun memang layak diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, kita berhenti sini dulu. Habis dah pasal Fir'aun. Sebenarnya ayat. Nak tanya sikit tak? Yang tentang kuda betina tu, yang tu ada dalil dalam Quran ke ataupun Ustaz dapat dari mana tafsir? Okey, saya dapat daripada tafsir. Tafsir ni tafsir. Ni tafsir. Saya dapat daripada tafsir. Cerita tu saya pernah dengar sebelum ni. Cuma tak tahu kat mana cerita tu, tapi bila jumpa tafsir memang ada cerita tu dalam tafsir. Memang ada cerita tu dalam tafsir. Sejauh mana kesahihan dia wallahu alam lah. Sejauh mana kesahihan dia wallahu alam. Okey? Ya, Ustaz. Okey, cuma dalam ayat kita sekarang ada perkataan ibrah. Biasa dengar kan kat TV ada siaran. Tafsir, tajwid, tafsir dan ibrah. Ibrah kat sini ada alif lam tak? Ibrah kat sini ada alif lam tak? Inna fi dzalika la'ibratan. Tidak ada alif lam. Lepas tu ada tanwin tu. Tanwin dengan alif lam tak duduk sekali. Kita takkan jumpa satu perkataan tu dia ada tanwin dan dia ada alif lam. Tanwin dengan alif lam ni takkan duduk sekali. So bila tidak ada alif lam, ada tanwin semata-mata, dia boleh makna apa? Any. Dia boleh makna any. Bila dia boleh makna any, tuan-tuan dan puan-puan, ada tak bilangan tertentu? Okey, kisah Nabi Musa dengan Fir'aun ni, ibrah dia, pengajaran dia ada 15. Boleh tak? Tak boleh. Tidak ada mana-mana ustaz, mana-mana penafsir yang hebat, dia boleh cakap dengan tepat. Okey, saya dah kaji 18 tahun dah kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, saya dah baca semua kitab, jadi pengajaran dia 18 sahaja. Boleh tak? Ada tak mana ustaz cakap macam tu? Tak ada kan? Kenapa tak ada? Yang saya baca sikit je. Saya tak baca semua tafsir lagi. Tadi saya bincang borak dengan Dr. Azizah. Nu'man Ali Khan, dia punya penerangan pasal Quran lagi hebat. Banyak lagi ibrah-ibrah tersembunyi yang dia dapat keluarkan daripada kisah Nabi Musa dan juga kisah Fir'aun. Banyak dia punya ibrah yang Nu'man Ali Khan. Adakah semua yang Nu'man Ali Khan keluarkan dalam ceramah dia pasal Nabi Musa dengan Fir'aun, itu je ibrah dia? Tak. Yes, tak.
akan senantiasa keluar benda-benda baru, akan senantiasa keluar ibrah-ibrah baru daripada Nabi Musa dan kisah Fir'aun ni. Kita tak boleh memadai. Saya dah baca 10 kitab tafsir. Okey, ni kesimpulannya ada 18 pengajaran daripada kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Siapa yang tetapkan, dia bersalah. Kita tak boleh kata, okey, hanya ada 18 sahaja ibrah, pengajaran daripada kisah Nabi Musa. Tak boleh. Bila Allah sebut dengan lafaz tidak ada alif lam, makna dia terlalu banyak ibrah daripada kisah Nabi Musa dan kisah Fir'aun. Cuma dia, ilmu Allah Ta'ala, ada orang dapat sikit, ada orang dapat banyak. Ada orang banyak masuk kelas, selain belajar dengan saya, belajar Ustaz tu, belajar Ustaz ni, dapat banyak pengajaran lagi, dapat banyak pelajaran lagi. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita kena niat, saya tak boleh cukup dengan kelas ni saja, saya nak belajar banyak lagi. Sebab banyak lagi rahsia-rahsia Allah yang mungkin zaman sekarang tak ada, nanti lepas kita mati ramai lagi ulama-ulama hebat yang bagi masa. Tuan-tuan, pengarang tafsir Al-Munir, Dr. Wahbah Zuhaili kan, tafsir Al-Munir. Saya baca kisah dia, anak murid dia kata, walaupun dia dah jadi mufti, dah karang tafsir, satu hari dia bagi masa 8 jam mutalaah, tuan-tuan. Satu hari dia bagi masa 8 jam baca kitab. Tu ulama hebat. Waktu boleh karang kitab tafsir. Kita hari ni baru mengajar seminggu sekali, 2 kali, 3 kali, dah rasa cukup dah, ilmu aku cukup dah. Aku tak prepare banyak dah. Sebab ceramah aku sebelum ni pun kata dah bagus dah, cukup dah. Tak. Kita kena niat nak tahu lagi, nak cari lagi, nak belajar lagi. Okey, sorry ambil masa lebih sikit. Mudah-mudahan apa yang kita bincang malam ni jadi pengajaran bagi kita dunia akhirat insya-Allah. Yang baik pada Allah Taala, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.